Okey, Assalamualaikum guys. Hari ini kita masih dalam bab 5 nisbah trigonometri, matematik tingkatan 3 KSSM, di mana kita akan belajar berkaitan menentukan nilai sin, cos dan tangent bagi sudut khas iaitu sudut 30, 45 dan 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Kemudian kita akan belajar tukar unit daripada darjah kepada darjah dan minit dan juga sebaliknya. Kemudian kita akan kira sin, cos dan tangent dan juga sudut dengan menggunakan kalkulator. Okay guys, bersedia semua? Okay, let's go. Okay guys, kita akan tentukan nilai sin, cos dan tangent bagi sudut 30, 45 dan 60 tanpa menggunakan kalkulator. Just tengok saja pada jadual tersebut. Okay, tengok pada jadual tersebut. Kita ada sin theta. Maksudnya kat situ kalau sin 30, nilai dia ialah ni, 1/2. Kalau cos 30, nilai dia ialah punca kuasa 3/2. Dan kalau tangent 30, nilai dia ialah ni, 1 per punca kuasa 3. Begitu juga sebaliknya jika sin 45, nilai dia yang ini, 1 per punca kuasa 2. Cos 45 ialah 1 per punca kuasa 2 dan seterusnya times. Begitu juga dengan 60. Okey? Jelas Okey. Kita tengok soalan contoh tu. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai 6 sin 30 tolak 2 tangent 45 tambah cos 60. So, langkah pertama, kalau nombor kita tulis balik saja. 6. Okey, sekarang kita ada sin 30. Kita tengok pada jadual tadi, sin 30 nilai dia ni kan, 1/2. Okey, masukkan sahaja 1/2. Kasi digantikan dengan sin 30 tolak 2. Okey, tangent 45. Tangent 45. Okey, ni dia, nilai dia 1. Gantikan saja kat sini, 1 tambah cos 60. Tengok balik, cos 60 ni 1/2. Okey, gantikan saja dekat sini, 1/2. Okey, kemudian kiralah, ambil kalkulator. 6 darab 1/2 kita akan dapat 3. So 3 tolak 2 tambah 1/2. Tekan kalkulator, 3 tolak 2 ialah 1. 1 tambah 1/2 ialah 1/2 ataupun 3/2. Okey. Tak bermakna kalau tanpa menggunakan kalkulator ni, kita tak boleh guna kalkulator langsung. Kalau periksa ada kalkulator, pakai saja kalkulator tu untuk kira. Tapi, kena tunjukkan jalan pengiraan seperti yang mana yang cikgu buat tadi. Okey. Jangan tak pakai kalkulator langsung. Takut salah kan, kita boleh check. Benda ada kita guna. Tapi, tunjukkan jalan pengiraan. Alright. Kita tengok contoh yang B. Okey, sama macam tadi. Tulis balik 2. Gantikan tangent 45 ni. Tangent 45 kita ada ni, 1 ni kan. So, gantikan tangent 45 dengan 1. Cos 60 kita gantikan. Cos 60 tadi ni, 1/2 kan. So, tekan sini 1/2. Tambah kurungan 2. Gantikan tangent 30. So, tangent 30, yang mana tangent 30 ni? Ni. 1 per punca kuasa 3. 1 per punca kuasa 3. Okey, sin 60. Sin 60 ni, punca kuasa 3/2. Punca kuasa 3/2. Okey, selesai. Kita dah gantikan. Sekarang kita kira lah pula. Okey, kita boleh potong. Ni atas, 2 bawah. So, ialah 1. 1. Tambah 2 di atas, 2 di bawah boleh potong. Punca kuasa 3 di atas, punca kuasa 3 di bawah boleh potong. Tinggal 1. 1 tambah 1 jawapannya 2. Okey. Kalau kamu tak mahir potong-potong, guna saja kalkulator, tekan-tekan, insya-Allah dapat. Alright guys, senang saja dapat soalan. Gantikan nilai sin, cos atau tangent dengan nilai pada jadual tersebut. Okey. Kemudian kira guna kalkulator dan insya-Allah dapat. Okey. Kita tengok slide yang berikutnya guys.
Okey guys, kita akan belajar cara nak tukar unit sudut daripada darjah kepada unit darjah dan minit, dan juga sebaliknya daripada unit darjah dan minit kepada darjah. Okey. Sebelum tu kita kena tahu dulu. Nak tukar darjah kepada minit, kita perlu darab dengan 60. Begitu juga sebaliknya. Nak tukar minit kepada darjah, kita bahagi dengan 60. Okey. Darjah kepada minit darab 60. Minit kepada darjah bahagi 60. Okey, kita tengok soalan pertama. 27.2 darjah kepada unit darjah dan minit. So, kita nak tukar unit darjah kepada unit darjah dan minit. Kita tulis balik. 27.2 darjah. Okey. Kita boleh pecahkan dia. 27 ni ialah nombor bulat. So, 27 darjah. Kemudian kita ada perpuluhan kat sini. 0.2 kan. 0.2 tu kita ialah 0.2 darjah. Okey. 0.2 darjah ni kita tukarkan dia kepada minit. So 0.2 darjah pada minit darab dengan 60. Okey. 0.2 darab 60 kita akan dapat 0.2 darab 60 12 minit. 12 minit kat sini. Okey. So dekat sini 27 darjah kita tulis balik. 0.2 tadi kita tukar kepada minit, dapat 12 minit kan. So jawapan dia 27 darjah 12 minit. Okey. Itu saja jawapan dia. Kita ulang lagi sekali. Sekiranya dapat soalan macam ni, darjah tukar kepada darjah dan minit. Nombor bulat dia iaitu 27 ni kekalkan di dalam unit darjah. Perpuluhan iaitu 0.2 atau 0.2 ni kita tukar dia kepada minit ni. 0.2 kita darabkan dengan 60, dapat 12 minit, gantikan dia kat sini. So jawapan kamu akan jadi 27 darjah 12 minit. Okey, senang je. Okey, kita tengok soalan B ni. Tukar 64 darjah 15 minit kepada unit darjah. Sekarang unit dia darjah dan minit. Nak tukar kepada unit darjah. So 64 darjah 15 minit. So nak tukar pada unit darjah. So 64 memang darjah kan. So tak perlu tukar. Kita tambahkan saja dengan 15 minit. Okey. 15 minit ni kita nak tukar kepada darjah. Okey, minit kepada darjah perlu bahagi dengan 60. Okey, so kita tukarlah. 15 darjah bagi 60. So 15 bahagi 60 kita akan dapat 0.25. Jadi 64 tambah 0.25. So jawapan kamu ialah 64.25 darjah. Okey, selesai. Jelas Okey, senang saja. 64 darjah 15 minit nak tukar kepada unit darjah, tukar saja yang minit ni kepada darjah. Darabkan dengan bukan darab. Kita kita bahagikan saja dengan 60. Kemudian tambahkan dengan 64 tadi akan dapat 64.25. Okey, mudah saja. Alright, kita tengok slide yang berikutnya guys. Okey guys, sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan kalkulator untuk cari nilai sin, cos dan tangent. Okey, langkah pertama, ambil kalkulator kamu tu. Okey, kemudian pastikan yang dekat atas ni, okey, yang tanda merah tu ialah huruf D, iaitu degree ataupun darjah. Pastikan dia. Kalau bukan darjah, tukar balik setting kamu ataupun clear balik. Okey. Pastikan dia degree, unit darjah. Kemudian, okey, kita tengok kalkulator kamu. Sin kat sini. Tengok yang cikgu bulatkan kuning tu, sin. Okey. Cos sebelah dia.
Tangent sebelah dia satu lagi tu. Okey, nampak Sin, cos dan tangent. Okey? Okey. Okey, tengok soalan ni A tu. Dengan menggunakan kalkulator, tentukan nilai. Okey. Ambil kalkulator, kita kira sama-sama. Okey, sin 67 kan. So, tekan sin 67. Berapa kamu dapat? Kita tengok sama tak jawapan kita. Okey, ya, cikgu dapat 0.9205. Kita ambil tempat perpuluhan je. Kalau salah tu maksudnya adalah yang tak kena Okey. Okey. Kita tengok soalan B tu. Cos 43.3 darjah. Okey. Kamu tekan kalkulator, tekan cos, tekan 43.3. Okey, kita tengok berapa jawapan kamu? Sama tak dengan cikgu? 0.7278. Okey. Jadi sebenarnya 0.72777 kan. Okey, kita dah bundarkan 0.7278. Pastikan sama Pastikan sama. Okey, kalau tak sama adalah salah kat mana-mana tu. Okey. Okey, tengok soalan C. Tangent 14 darjah 11 minit. Macam mana tu? Ada minit pula. Okey. Untuk yang melibatkan minit, kamu tengok dekat kalkulator dekat slide tu, yang cikgu bulatkan tu. Itu untuk simbol darjah dan minit. So, macam mana kamu nak tekan? Tekan tangent. Okey. Tekan 14. Kemudian kamu tekan simbol yang ni tadi. Yang ni. Yang cikgu tanda ni. Yang cikgu bulatkan ni. Tekan simbol tu. 14. Tekan 11. Tekan lagi sekali simbol tadi tu. Okey. Kamu akan dapat macam ni. Nampak tak? Tak nampak. Nampak 14 bulat, 11 bulat. Okey. Kamu tekan sama dengan. Okey. Kita tengok jawapan kita sama atau tidak. 0.2527. Okey. Jelas Okey, kalau ada darjah dan minit, gunakan simbol ni. Okey. Alright. Okey, jelas Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey guys, last sekali, slide terakhir Okey, sekarang kita tentukan nilai sudut apabila diberi nilai sin theta, cos theta atau tangent theta. Okey. Kita tengok soalan tu. Tentukan nilai theta apabila theta tu ialah sudut apabila diberi nilai sin theta ialah 0.2764. Okey, sekarang kita nak cari nilai sudut apabila diberi nilai sin theta tu. So, sin theta, okey, soalan A ni Sekarang dia nak theta kan. Sin ni kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi sin inverse ataupun sin kuasa negatif 1 0.274. Okey. Pindahkan saja jadi sin inverse. Sekarang kita akan gunakan kalkulator. Ambil kalkulator kamu. Okey. Kamu nampak sin inverse warna kuning tu. Sin inverse kat bahagian atas. Atas sin tu, okey. Kalau nak gunakan benda yang warna kuning tu, so kamu kena tekan ni. Shift dulu. Okey, nampak dekat slide tu, shift. So, tekan shift dulu. Kamu kemudian tekan sin. Okey, nanti dekat skrin kamu akan keluar sin negatif 1. Kemudian masukkan nilai 0.2764. Okey, kamu akan dapat 16.05 darjah. Cikgu dah bundarkan siap-siap. 16.05 darjah. Kalau soalan dia nak dalam darjah dan minit, kamu tekan simbol ni. Okey, tengok dekat slide tu. Yang cikgu bulatkan kuning tu. Kamu tekan simbol tu, kamu akan dapat
16 darjah 2 minit. Okey. Kita tengok soalan nak apa. Okey. Kalau nak darjah, biarkan dalam perpuluhan. Kalau nak tukar pada minit, tekan je simbol yang ini, cikgu bulatkan tu. Okey. Jelas. Kita tengok soalan B pula. Soalan B. Gariskan sini. Tangen theta ialah 0.7144. Berapakah nilai theta? So, theta sama dengan tangen ni, kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi tangen inverse 0.7144. Okey, sekarang ni kita gunakan calculator. Sama macam tadi. Okey, tengok dekat calculator slide tu, kamu kena guna tangen ni Okey, tekan shift. Okey, tekan shift, tekan tangen. So, kamu akan dapat tangen negatif 1 tu. Kemudian, masukkan nilai 0.7144. Tekan sama dengan. Kita tengok sama atau tidak jawapan kita. Kamu akan dapat 35.54 darjah. Okey. Sekiranya soalan nak dalam darjah dan minit, kamu tekan yang ni. Okey. Tekan sahaja terus dapat 35 darjah 32 minit. Okey, selesai. Sangat-sangat mudah. Okey, alright. Semoga bermanfaat. Sekian saja untuk hari ini. Okey, semoga kamu berjaya menyiapkan semua latihan yang diberi. InsyaAllah. Okey, sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.